A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maka alhamdulillah kita akan menyambung bacaan kitab Al-Mufattirat Al-Mu'asarah dan kita bacakan juga syarahnya yang ditulis oleh Dr. Labib Najib Abdullah daripada guru-guru saya, dan saya mengambil daripada beliau beberapa kitab fiqh. Dan di sini kita akan masuk pada halaman yang ke-19, perbahasan ma fil iftari bihi tafsilun. Apa yang padanya iftar. Pada iftar, apa itu iftar? Buka puasa, pecah puasa, dikira tak berpuasa padanya, pada perkara itu tafsil, ada tafsil. Mana kata benda ni batal ke tak batal? Ada perinciannya. Menjadi batal kalau buat macam ni, kalau menjadi tak batal kalau buat macam ni. Ini kan nama kata tafsil tu. Lalu kata kat sini apa kata matannya? Wa alakun in bala'ar riqal ladzi tahallalat ajza'uhu al-fitruh tudhi. Jadi ambil poin pertama adalah alak. Alak ni apa? Alak ni adalah satu jenis, Allahumma salli wa sallim, kita boleh katakan dengan nama chewing gum. Boleh tak makan chewing gum? Jawapannya nanti kita akan bahaskan. Jawab gitu. Nak makan chewing gum, nanti ini penting untuk kita ngaji bahawa ada rupanya hukum makan chewing gum bulan puasa yang menyebabkan puasa tak batal pun boleh jadi, puasa batal pun boleh jadi. Lalu kata sekarang kahabbati tahtal lisan. Habbah, biji yang diletakkan bawah lidah, tahta lisan. Kenapa? Ini ubat untuk orang yang ada penyakit kencing manis, dan juga ada ubat untuk orang yang ada sakit jantung. Gitu. Nanti akan sebutkan. Tuda' kasyammatin walqati. Syammah walqat adalah satu jenis tumbuhan. Kalau kita pernah tengok orang jemaah tabligh ataupun pelajar-pelajar di madrasah, dia ada makan satu macam tembakau tu. Tembakau tu termasuk dalam kategori syammah wal qat. Termasuk dalam kategori. Tapi di Yaman macam ni macam tu juga, tapi warnanya warna hijau lagi. Gitu. Haitsu tuda'u thumma sibahah. Sibahah tu berenang. Ini saya tak syarah menazamnya. Saya nak sebutkan benda yang ada kat sini saja. Tapi untuk maklumat lebih, syarahannya kita akan sebut dengan detail masa kita baca syarah. Sibahah tu apa? Berenang. Bihal fitru hasal insaru lil jawfi walau sahwan fa'al wa mithlu dha ma'junul asnan. Ma'junul asnan tu maknanya ialah ubat gigi. Mata dukhuli syai minhu ladaihi thabata li'annahu an ghairi ma'dhunin waqa' fa'adamul qasdi li fitrin ma mana'. Baik, bayanun tu apa? Penerangan. Gitu. Kadang-kadang kita yang dekat madrasah ni biasa dengar, jom dengar bayan. Apa itu? Jom dengar penerangan. Bayanun ma zakarahun nazim, penerangan terhadap apa yang telah disebutkannya, bayan itulah oleh nazim, itu yang penyusun nazam ni. Hafizahullah taala. Ambil faedah. Kalau untuk ulama, kalau kita nak sebut, selepas kita sebut nama ulama, kita akan sebut rahimahullah ta'ala, hafizullah ta'ala. Macam mana nak bezakan dia? Kebiasaannya, kalau untuk ulama yang masih hidup, kita akan sebut hafizullah ta'ala. Kalau untuk ulama yang dah meninggal, kita akan sebut rahimahullah ta'ala ataupun radhiyallahu anhu. Seperti Imam Syafi'i, kita sebut rahmatullah ta'ala alaihi ataupun rahimahullah ta'ala ataupun radhiyallahu anhu. Tak ada masalah. Akan tapi untuk ulama hidup ni, kebiasaannya kita akan sebut hafizahullah ta'ala. Boleh tak kalau kita campur aduk di antara keduanya? Contohnya Imam Syafi'i kita sebut hafizahullah, dan juga ulama yang masih hidup kita sebut rahimahullah. Maka tidak menjadi permasalahan. Tapi tetapi bukanlah kebiasaan. Kal itu seperti al-ati yang datang. Itu yang akan datang ni apa? Kita akan terangkan apa yang telah disebutkan oleh pengarang ke atas, kita akan terangkan di bawah ni. Wa ammal alaku, adapun alak. Apa itu alak? Saya sebut tadi apa? Chewing gum, ataupun bukan chewing gum juga, Arabic gum. Siapa pernah tahu Arabic gum jenis ketul-ketul, dia tahulah. Faqad qala Dr. Muhammad Hasan itu. Maka sesungguhnya telah berkatalah Dr. Muhammad Hasan itu. Antum tahu saya selalu ulang nama Syekh Hasan itu. Inilah dia. Wa ammal alaku, dan adapun alak. Fa in kana yatakhallalu,
maka jikalau kana adalah ia alaq itu yatakhallalu. Yatakhallalu tu apa? Kita panggil apa? Takhallal. Kita panggil apa? Takhallal tu apa? Bercampur-campur berserta merangkumi sekali benda tu, termasuk sekali. Minhu syai'un, daripadanya sesuatu, yakhtalitu ma'arriq, yang bercampur, yakhtalitu bercampur, ma'arriq bersama dengan air liur. Maksudnya apa? Alaq tadi tu apa? Sedikit daripada alaq tadi tu bercampur dengan air liur. Wa yabtali'uhu shaimu, dan menelannya itu nya tu balik kepada riq tadi tu. Menelan riq tadi. As-saim itu orang puasa ditelan riq tadi tu, ditelan riq apa air liur tadi tu. Maka apa? Maka ma huwa ma'rufun fil alaq, kama sebagaimana yang ianya ma'ruf tu diketahuilah, masyhur. Maksudnya kata fil alaqil hali al muasir, pada alaq hali itu yang sekarang al muasir, zaman masa kini. Fahadha haramun bil ijma', maka ini itu benda alaq tadi itu apa? Haramun bil ijma', haram hukumnya dengan ijma'. Wa yuftiru bihi shaimu, dan batalkan dengannya puasa orang yang puasa gitu. Wa amma idza kana, nampak kata kalau apa? Kalau orang tu telan air liur yang bercampur dengan alaq, contoh bagi faham saja. Kita ambil chewing gum perasa oren ke apa ke, kita gigit nam. Batal lah puasa? Tak batal puasa. Tetapi akan ada air liur betul. Kalaulah air liur tu apa, dan air liur kita bercampur lalu kita telan, maka batal lah puasa? Batal puasa. Batal puasa. Wa amma, dan adapun idza kana la yatakhallalu, bukan la yatahallalu, la yatakhallalu. Dan adapun apabila adalah ianya tiada takhallal, tiada kita apa campur macam tadi tu. Minhu syai'un abada, darinya sesuatu pun selamanya. Kita apa, sepanjang kita nak makan tu tak pun kita telan air liurnya. Tak pun kita telan air liur kita yang bercampur dengan air chewing gum tadi tu. Kaqita'atir rakhwil matati, seperti potongan rakhwil matat, kita kata apa, getah chewing gum tu. Masalan, rakhwa tu kering. Contohnya apa? Chewing gum tu kita makan. Lalu kita pun dah habis dah makan dah. Betul malam tu betul, kita pun ada baki sikit, kita keluarkan tu, kita letak kat dalam peti ais. Contoh. Jadi dia kering lah. Betul, rasa pun dah tak ada dah. Rasa pun dah tak ada dah. Lepas esok tu kita bosan-bosan, kita buka peti ais, tengah kita puasa, kita ambil chewing gum yang telah kita makan tadi tu ni, kita simpan dalam peti ais, kita makan balik. Dah tak ada rasa. Dah tak ada rasa. Kita bergigit je. Fa inna hadza yukrahu wa la yahrumu, maka sesungguhnya ini itu apa yang kita makan tadi tu, apa nama, qita'atir rakhwil matat tu getah gitu. Baru kita kiaskan dengan chewing gum, chewing gum pun getah juga. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini yukrah, dimakruhkan saja, wa la yahrum, dan tidak haram. Dan kata bolehlah kita nak buat gitu. Kita gigit. Kalau kita nak buatlah. Yang penting dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Jangan ada rasa apa-apa pun pada apa? Pada chewing gum tu. Ataupun contohnya kita ada getah. Ini sebagai tempat, ada tempat ni. Chewing gum yang tak ada rasa langsung. Chewing gum tu memang chewing gum kosong saja, getah semata-mata. Gitu. Adakah boleh kita makan? Jawapannya boleh. Bukan jangan telan lah. Ini sekalipun air liur kita bercampur dengan benda tu lalu kita telan, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Benda tu tak ada apa-apa pun. Kita tak telan dia pun. Bahkan dia tak ada langsung rasa. Dia tak ada. Kita lah. Gitu. Dan yang mana kita telan air liur tu, air liur kita. Dan bukanlah air liur yang bercampur dengan benda tu, sebab benda tu hakikatnya tak ada rasa apa-apa, kosong. Itu. Ini maklumat penting. Lalu kata pengarang, wa ammal habbah, dan ada pun habba, biji, kapsul. Gitu. Allati, yang tuda'u tahta lisan. Tuda' apa? Fi'il mudhari' majhul. Tuda'. Gitu. Yang diletakkan habbah itu tahta lisan, di bawah lidah. Wa yasta'miluha marda al-qalbi, dan menggunakan habbah tadi tu marda, orang-orang yang sakit al-qalbi, orang yang ada sakit hati. Sakit hati tu apa? Sakit jantung. Sakit jantung.
li'annaha, kerana ianya habbah tadi tu tamna'u hudutsadz zabhat as-sadriyah. Kerana ianya menghalang, mencegah daripada terjadinya zabhat. Zabhat tu kita panggil zabha tu kita sembelihan, tapi maksud kat sini bukan sembelihan tapi rasa macam pedih-pedih as-sadriyah dalam dada. Kita terasa macam sakit-sakit, pedih-pedih gitu dalam tu. Afanallahu wa iyyakum, amin. Sebab tu letak sengkang ni apa makna kata doa. Doa pendengaran makna kata apa? Afanallah, semoga Allah Taala ni mengafiatkan kita itu, memberikan keselamatan, kesihatan kepada kami. Wa iyyakum, dan kepada kamu juga, amin. Itu doa daripada inilah, daripada Dr. Habib lah. Sebab tu dia letak sengkang. Jadi kalau letak sengkang macam ni, makna kata ini bukan dalam bab puasa. Gitu. Ini bukan dalam bab, tapi ini apa? Bila sebut macam ni, doa saja. Lalu bab kita masuk terusnya, wallati yaqulul atibba, dan yang mana benda habbah tadi tu apa? Yaqulul atibba, berkatalah tabib-tabib. Atibba jamak kepada tabibun. Jadi atibba, kata atibba apa? Innaha tuda'u tahtal lisan, bahawa sesungguhnya ianya habbah tadi tu apa? Diletakkan di bawah lidah. Bawah lidah kita. Li'annaha tilkal mantiqati, li'anna tilkal mantiqati, kerana itu tempat. Ataupun kita baca li'anna tilkal mantiqata, kerana itu tempat. Itu tempat ya, tempat bawah lidah tu lah. Yusri'u minal imtisas, lebih cepat daripada imtisas. Imtisas ni macam mana? Kita letak atas lidah, kita akan kerana kita gula-gula atas lidah kan. Itu imtisas. Saya tak tahu sebut Melayunya apa. Tapi kalau kita letak bawah lidah, kita tak buat apa, kita bukan kita gitu saja. Fahiya tadkhulu ilal jismi, maka ianya meresap masuk ke dalam jisim, dalam tubuh kita. Min masamat, daripada rongga-rongga. Kerana di setiap tubuh badan kita ada rongga-rongganya. Rongga-rongga bukan roma-romanya. Roma-roma, bulu, pipi ni. Lepas tu kadang-kadang kita pakai pencuci muka. Betul tak? Kalau kita ada jenuh terjawab, kita akan guna Oxyten. Oxyten ni dulu kami gunalah. Madrasah dulu ni berkurun dah. Sekarang tak tahulah. Saya tak pernah guna dah benda gitu. Apa jadilah. Jadi kita ada orang tu dia jerawat tumbuh, jadi dia pakai Oxyten. Dia bawa Oxyten. Bila dia bawa Oxyten tu ada apa kaitan? Tak, Oxyten tu meresap ke dalam. Gitu. Jadi begitu juga dalam mulut ada bahagian roma-romanya. Gitu. Fi tilkal mantiqati, pada tempat itu. Mantiqah itu tempat. Pada tempat itu. Bawah lidah lah. La an tariqil fam, dan tidaklah ia masuk tu melalui jalan mulut. Tariq tu jalan mulut. Bukanlah dia masuk kat sini air liur tu. Dia hanya kalau kita letak tu, dia akan menyerap ke dalam apa kita panggil rongga-rongga, apa bukan rongga apa? Roma-roma kita. Tak masuk kat sini. Gitu. Lakin qad yatahallalu minha syai'un, tetapi qad kat sini bukan sungguhnya. Qad bila masuk pada fi'il mudhari' terkadang membawa makna kadang-kala ataupun barangkali. Tetapi barangkali tahallal tu bercampur minha syai'un, daripada habbah itu syai'un, sesuatu. Wayasri, dan mengalir ataupun dan berjalan, ma'arriqi, berserta dengan air liur, ilal jawfi, kepada rongga, abral bal'um, melalui bal'um, melalui apa yang ditelan, air liur yang ditelan, yang mengalir gitu. Wa bina'an ala kalamihim, dan terbinalah atas kata mereka. Aqulu, maka aku katakan. Dekat sini barulah nak masuk kata batal, kata batalkan, sini nak masuk dia. Yang pertama kata inna, bahawa sesungguhnya imtisasu hadhil habbati. Imtisas tawan ke atas, bahagian atas. Ini biji min mantiqatin, daripada satu tempat. Ma tahtal lisan, yang mana ianya tempat itu bawah kepada lidah. Duna, tanpa. An yasri min ajza'iha, duna itu tanpa, bahawa mengalir, berjalan daripada ajza'iha. Ajza' tu juzuk lah, jamak juzuk. Apa-apa tu?
bahagian-bahagiannya. Sesuatu, syai'un sesuatu. Ma'arriqi berserta dengan air liur. Tak mengalirlah benda tu air liur daripada apa yang ada, kita panggil ada rasa habbah tadi tu. Tak mengalir dengan air liur kita ilal jaufi sampai kepada rongga, la yufsidu saum, tak batalkan puasa. Li'annal fama, kerana mulut, bin nisbati lidukhuli, dengan nisbah masuknya, ghairir riqi, selain daripada air liur, minhu daripadanya, yu'tabaru minal zahir, diiktibarkan, dianggapkan daripada anggota yang zahir, la minal batin, tidaklah daripada anggota yang batin. Anggota yang batin tu mana-mana? Anggota yang batin tu di sini. Okay, jadi kalau saya bubuh mi goreng dalam mulut saya mamah, adakah batalkan? Tak batal puasa. Tapi kalau saya telan, dia masuk apa? Bahagian batin. Ni batin. Maka sini barulah jadi batal. Wamtisasul ajza'i, dan memamah. Tak sedap pakai mamah, tapi bolehlah. Wamtisasul ajza', dan memamahkan bahagian-bahagian al-mutahallilati, yang apa? Yang bercampur abral masamat, melalui masamat, roma-roma allati tahtal lisan, yang di bawah lidah, la yu'athiru 'ala shaum, tak ada menjadi kesan ke atas puasa. Li'annahu, kerana ianya laisa manfazan maftuhan, bukanlah rongga yang terbuka, bukanlah ruang yang terbuka. Gitulah. Lalu amma, dan adapun, ini hujah yang kedua pula. Lau tahallalat, jikalau bercampur, ajza'un, juzuk daripada daripada habbah tadi tu. Fadakhalat, maka masuklah juzuk-juzuk itu, ma'arriqi, berserta dengan air liur, campur, ilal jawfi, ilal jawfi, kepada rongga, fa innaha tufsidu sauma, maka ianya merosakkan puasa. Li'anna ar-riqa, kerana air liur, la yufattiru shaima, kerana air liur tiada menjadi batalkan puasa orang yang berpuasa. Bisyarti kaunihi khalisan, dengan syarat keadaannya khalis. Khalis tu apa? Tak bercampur dengan apa-apa. Falau ikhtalata, maka jikalaulah ianya bercampur, bima yughayyiru launahu, dengan apa yang merubah warnanya, au ta'amuhu, atau rasanya. Warnanya kalau misalnya seperti darah, ta'amuhu ni kalau rasa apa-apa makanan atau apa-apa lain-lain pada tu, au rihuhu, ataupun bercampur dengan apa-apa rasa, gitu. Darra, itu menjadi apa? Bau, maka ianya menjadi mudarat. Wallahu a'lam. Thumma ra'aitu, kemudian aku pun melihat, qararan itu apa? Keputusan, ataupun undang-undang, gitulah. Limajma'il fiqhil islami, bagi majma' fiqh islami. Majma' fiqh islami ni macam kita panggil majlis fiqh Islam lah, kita boleh kata terjemah macam tu lah, boleh kata macam tu. Yuwafiqu, bertepatan dengannya, ma zakartu, terhadap apa yang telah aku sebutkan. Yang kata apa aku sebutkan ni sama sebagaimana yang ada dalam kitab dalam majma' fiqh islami. Falhamdulillahirabbil alamin, maka bersyukurlah kepada Allah Taala. Itu aku syukurlah apa yang aku kata ni, hujah yang aku keluarkan ni bertepatan dengan apa yang telah disebutkan juga oleh Majma' Fiqh Islami. Itu selesai perbahasan tentang apa? Tentang habbah. Selesai. Seterusnya, wa ammal alqatu wasyammah, dan adapun qat dan syammah. Qat dan syammah ni benda yang berbeza, tetapi disebutkan sekali kerana patternnya sama. Gitu. Saya dah sebutkan tadi kan, qat syammah tu apa? Dia macam tembakau. Boleh kita kiaskan tembakau yang orang madrasah ni makan ni, pelajar-pelajar ni makan. Itu apa? Yang Bangladesh makan ni, itu apa? Digelar sebagai al-qat wasyamah. Tapi kalau di negara Arab, al-qat wasyamah ni bukan benda tu. Tapi apa? Dia pokok yang dimakan dengan cara yang sama. Qala al-allamatu, dan telah berkatalah al-allamah Muhammad bin Ahmad
al-ahdal fi ifadatis sanadil umad. Imad boleh baca umad boleh. Di dalam kitabnya ifadatis sanadil umad. Kitabnya apa kitab ifadatis sanadil umad ni? Kitab kepada syarah matan Zubaid. Di antara kitab syarah matan Zubaid yang paling terbaik. Kenapa? Kerana dia datang akhir. Sebab tu dia mengumpulkan syarah-syarah yang ada sebelum ni. Adalah kitab Ifadatis Sadatil Umad. Jadi bagi orang yang nak baca kitab syarah kepada matan Zubaid, maka sini disyorkan untuk baca kitab Ifadatis Sadatil Umad. Kenapa? Kerana dia merangkumi syarah-syarah yang maklumat-maklumat yang ada. Ayah Imam Ramli Saghir, iaitu Imam Ramli Kabir, ada syarah matan Zubaid. Imam Ramli Saghir pun ada syarah matan Zubaid. Tapi ya syarah juga kan, tetapi yang lebih merangkumi dalam syarahan ialah syarahan Ifadatis Sadatil Umad, sebab beliau mengumpulkan maklumat yang ada dalam kitab syarah Imam Saghir dan juga Ramli Kabir dengan Ramli Saghir. Begitu juga dalam Muqaddimah Hadramiyah. Kalau orang tanya saya, syarah apa yang paling terbaik? Kita akan kata syarah Bushrul Karim, bukan Manhajul Qawim. Kenapa bukan Manhajul Qawim? Kerana Bushrul Karim, Manhajul Qawim karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Bushrul Karim, Imam Ba'asyan, bukan bermakna Imam Ba'asyan ni kalau kita buat perbandingan bukanlah dikenal sebagai muhaqqiq mazhab, tetapi beliau mengumpulkan, beliau datang setelah zaman Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi beliau juga mengetahui buka kitab Imam Ramli. Oleh kerana itu beliau memasukkan kedua-dua pandangan ni ke dalam kitab beliau Bushrul Karim. Sebab tu apa, kalau orang tanya saya mana paling disajiskan untuk beli baca, maka saya kata Bushrul Karim. Bushrul Karim. Tapi baru-baru ni saya jumpa satu syarah pada Muqaddimah Hadramiyah 390 surat. Tak ada khilaf sangat. Tak ada khilaf, dia hanya selesaikan bagi kita ngaji, selesai fahamatan je. Bagi saya kalau ada orang yang nak ngaji syarah Muqaddimah Hadramiyah, saya cadangkan kitab tu. Nanti saya akan hantar PDF kepada antum dekat grup 1 dan juga grup 2, PDF kitab syarah Muqaddimah Hadramiyah. Saya cuba cari pengarangnya orang Yaman. Saya dapat tahu beliau orang Yaman, tetapi saya tak dapat jumpa FB beliau, saya tak dapat usaha untuk menghubungi beliau, gagal. Gitu, baik. Khususnya wa minhu, apa katanya? Wa minhul liban, dan darinya, daripada jenis qad dan syamah ni apa? Al-liban. Liban ni kita panggil chewing gum sebenarnya. Ataupun liban ni gam Arabik. Gam Arabik ni dia adalah ketulan-ketulan macam batu. Gitu. Allazi yabullu, yang mana ianya menjadi balal, menjadi basah bil ma wa yundagh. Menjadi basah dengan air dan juga di apa? Di mamah. Di mamah. Ini ya qad syamah ni lah. Qad syamah ni macam mana? Qad syamah ni dia jadi pokok. Kita basah-basahkan dengan air, betul kita masuk mulut. Gitu. Fa iniz darada. Apa darada? Ibtala'a. Ibtala'a tu apa? Telan. Ar-riqa. Apa? Air liur itu. Ataupun boleh kita baca fa in uzdurida atau ubtuli'a. Ditelan air liur itu. Wa huwa mutaghayyirun, dan ianya berubah bilaunin, dengan warna ma yamdaghu dengan apa yang ia mamahnya itu aftara. Macam kita apa, ada warna tu kita makan sampai berubah warna, kita pun telan-telan air sikit-sikit tu, maka apa, batalkan puasa. Qultu, maka aku katakan, ai al-allamah al-ahdal wa minal alaki al-qatu al-ma'rufu bil Yaman, dan di antara alaq ni juga adalah al-qat. Sebab tu saya kata alaq dan juga al-qat benar berbeza. Ya, al-ma'rufu bil Yaman, yang mana yang masyhur di Yaman. Yang masyhur di Yaman. Jadi kenapa disebut masyhur di Yaman? Tak ada kat tempat lain, barangkali ada. Tetapi oleh kerana Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal ni beliau orang Yaman. Al-Ahdal tu nisbah pada Yaman lah. Jadi dia beritahu apa yang aku nampak kat Yaman, yang masyhur kat Yaman ni apa? Fa in sara mutafattitan, maka jika ianya menjadi mutafattit, bercampur-campur bau, bihaitsu yasiru ila al-halqi, sekira-kira sampailah air liurnya itu kepada halaq, fa innahu yuftiru bihi, maka ianya menjadi batal puasa dengannya. Kama yuftiru bin nusyuqi al-musamma bil burtuqan. Bagaimana yang menjadi batal puasa dengan nusyuk.
Yang dinamakan sebagai burduqan. Burduqan. Nanti antum cuba buka lah. Apa benda nusyuk, apa benda burduqan. Alladhi yudha'u fil fam, yang mana diletakkan dalam mulut. Saya kira-kira burduqan ni macam tembakau tu lah. Lianna ajza'ahu, kerana bahagian-bahagiannya tasri firriq, mengalir, berjalan dalam air liur. Duduk air liur kan. Hatta yasila ilal halqi. Bila kita makan macam ni kan, apa macam ni, dia ada rasa. Jadi air liur kita bercampur dengan dia. Kalau kita nak luah air liur tu, maka tak ada. Tapi kalau air liur tu kita tertelan, maka menjadi batal puasa. Kan? Gitu. Mana boleh kita kata, ini bahagian mulut ni, ini bahagian air liur, qad syamah. Bahagian air liur ni, air liur aku tekan telan air liur belah ni je. Air liur, mana boleh? Nama pun air liur bercampur bau. Air liur tu air. Hatta yasila ilal halqi, sehinggalah sampai kepada halqum. Thumma ilal batini, kemudian kepada batin, kepada dalam halqum pula. Wa man za'ama ilhaqahu, maka siapa yang menyangka mencapainya kepada ilhaqahu bila alaqi, mencapainya sampainya levelnya kepada alaq, faqad wahima, maka sungguhnya telah wahim. Telah wahim tu apa? Sangkaan yang kurang tepat. Sangkaan yang kurang tepat. Gitu. Jadi nak kata apa? Siapa yang kata apa? Alaq ni beza dengan apa, dengan liban tadi tu ataupun dengan qad tadi tu beza, maka dia salah lah, maka dia salah. Qultu, maka aku katakan, itu pengarang katakan, al burduqan huwa syamah. Burduqan tu ialah syamah, itu jenis tembakau jugalah. Amma sibahatu, adapun berenang, fali'annaha, kerana ianya qad tuaddi, barangkali membawa, menjurus, ilal iftar, kepada batal puasa. Jadi kata berenang tak batal puasa, itu jawapan pertama. Tetapi dia barangkali bawa kepada batal puasa. Macam mana? Wadzalika, dan itu idza wasala, apabila sampailah alma'u, air itu, ila jaufihi, kepada rongganya, au dimaghihi, ataupun otaknya, au batini uzunihi, ataupun dalam telinganya. Jadi ambil faedah. Gitu. Kita dah mengaji bahawa telinga ni adalah rongga yang terbuka, mengikut qaul yang mutamad. Akan tapi di antara qaul yang kuat juga adalah qaul Imam Al-Ghazali, mengatakan rongga telinga, lubang telinga bukanlah ruang terbuka. Oleh itu, kalaulah misalnya kita nak mandi dan kita takuti air masuk dalam telinga, maka kita niatkan untuk kita pegang kepada qaul Imam Ghazali tadi. Supaya kalau air masuk dalam telinga kita tanpa sengaja, maka apa? Maka tak batal puasa kita. Kerana kita dah ngaji bahawa batal puasa. Kerana mandi itu bukanlah mandi yang dimasyru', bukanlah mandi yang disyariatkan. Contoh mandi biasa-biasa, kalau ni wajib tak ada masalah. Jadi bawa kepada batal puasa. Khususnya walau dakhala, dan jikalaulah masuknya air alma'u sabaqan, mendahului, bila qasdin, dengan sekalipun dan sekalipun masuknya air itu sabaqan ni mendahului, maksudnya apa? Masuk tu bila qasdin, bukan sebab kita nak masukkan air dalam telinga pun, bukan nak masukkan air dalam buntut pun, gitu. Lau qala Ramli, berkatalah Imam Ramli, lau arafa, ini Ramli Saghir, pengarang kitab Nihyatul Muhtaj. Lau arafa, maka jikalau ia tahu, min adatihi, daripada adatnya, annahu yasilu, bahawasanya ianya menjadi sampai air, alma'u minhu, daripada air itu, ila jaufi, kepada jaufnya, apa jauf? Rongganya, au dimaghihi, ataupun otaknya, bil inrimas, dengan menyelam. Inrimas ni tenggelam tu, menyelam lah. Wala yumkinuhu taharruzu anhu, dan tiada membolehkan baginya untuk terhalang, untuk melarikan diri padanya, untuk apa? Untuk mengelak darinya. Gitu.
annahu yahrumul inghimasu wa yuftiru qat'an, bahwasanya ianya menjadi haram dengan menyelam tu dan juga membatalkan puasa gitu. Amma ma'junul asnan, adapun ma'junul asnan itu ubat gigi, la yuftiru shaima, tiada menjadi batalkan puasa orang yang berpuasa. Illam, dengan syarat dia in lam yadkhul, jikalau tiada masuk syai'un minhu, sesuatu daripadanya, itu sesuatu daripada majnun asnan itu tak masuk. Masuk ke mana? Au ibtala arriqa alladhi, ataupun tiada ia menelan air liu alladhi ikhtalata bihi, yang mana air liu tu bercampur dengan apa? Dengan ma'junul asnan. Qala Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, berkatalah Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, wa qad su'ilat, sungguhnya telah ditanya anhu kepadanya, la yadurru, maka katanya la yadurru, tiada menjadi mudarat, zalika itu ma'al muhafazati, berserta dengan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Alla yadkhula, supaya apa? Supaya bahawa tidak, jangan sampai, bahawa tidak yadkhulu syai'un, masuk sesuatu min nafsil ma'juni daripada diri ataupun zat ma'jun itu, walarriqa, dan juga tak masuk walarriqu, tu, dan juga tidak masuk air liu al-mukhtalatu bihi, yang telah dicampur dengannya. Maksud kata apa? Air liu yang ada, air liu yang ada ubat gigi pun tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kadang-kadang tu kita dah habis dah, air liu pun semua tak ada dah. Memang air liu tak ada rasa dah. Cuma kita rasa macam itu ada rasa kecap-kecap tu, ada rasa ubat gigi, maka tak ada masalah. Tapi kalau air liu tu sampai kita tak tahu, kadang tak sedar. Kan kita fikir dah okey dah, tu kita pun telan air liu, rupanya ada rasa sedikit. Ada rasa je, bukan ada apa-apa, ada rasa je. Ada rasa apa? Ada rasa ma'junul asnan, ubat gigi, maka membatalkan puasa. Wala yadurru baqa'un nakhah, maka tiada menjadi mudarat tinggalnya, berbakinya nakah tu apa? Kita panggil rasa je, rasa macam ni rasa pudina, ada ubat gigi, rasa limau, tak ada masalah itu. Li'annaha atharun, kerana ianya athar, kesan, la ainun, bukanlah ain. Jelas kat itu. Inilah sebab tu di antara saya pernah bagi tahu dalam kelas kalau bahawa ubat gigi hati-hati, kerana dia boleh membawa kepada batal puasa kalau kita tak kumur dengan betul-betul. Sebab tu kita kena kumur betul-betul. Tapi kalau kita nak kumur gerak atas mubalaghah, kalau tertelan batal puasa juga. Nampak? Ini masalah yang datang tu. Sebab tu aulanya kalaulah kita nak bergigi sebelum subuh lah. Tapi kalau kita nak bergigi selepas subuh dan kita tahu caranya, maka tak ada masalah, insya-Allah tak ada masalah. Gitu. Jadi sebab boleh jadi batal dan boleh jadi tak batal. Apa? Ada tafsil. Wa ma yatakhallalu bainal asnani yuftiru bihi idza ibtala'ahu. Wa ma yatakhallalu, apa yang bercampur. Bainal asnani, di antara apa? Di antara gigi, ada celah-celah gigi. Yuftir, menjadi batal puasa dengannya, idza batala'ahu, apabila ia menelannya. Qala Dr. Muhammad Hasan Hito, apa katanya? Ma yabqa fi khalalil asnan, apa yang berbaki daripada khalal, celah-celah al-asnan, gigi, minat ta'ami, daripada makanan, fa innahu yajibu alaihi, maka ianya menjadi wajib ke atasnya, an yataharrahu, bahawa ianya yataharra tu mencarinya, mencari kat mulut kita, wa yukhrijahu, dan ia mengeluarkannya sekalipun dalam solat. Fa in ibtala'ahu, maka jikalau ia menelannya amdan, sengaja, aftara 'inda Syafi'iyyati bila khilaf, menjadi batalah puasanya di sisi ulama mazhab Syafi'i tanpa khilaf. Gitu kata Dr. Muhammad. Itulah faidah isti'malul mar'ati, ini tambahanlah nak habis dah. Isti'malul mar'ati, penggunaan dari perempuan. Apa dia guna? Ad-dawa'a, ubat, liman'il haidhi, kerana nak menghalang daripada, mencegah daripada keluar haid. Ini perempuan kadang-kadang dia malas nak qada kan, jadi dia ambil ubat untuk halang keluar haid. Jadi apa? Untuk boleh dia puasa sebulan. Litatamakkana minasiyam, untuk menjadikan dia ni mampu dari berpuasa itu tanpa perlu datang haid lah dalam sebulan tu. Ma'an nasi
berserta manusia itu puasa sekali dengan manusia lah. Tak perlu, tanpa perlu ada hari ni datang haid dia tak puasa, orang lain puasa, gitu. Jaizun, hukumnya ialah jaiz untuk diambil ubat macam tu. Wa fi fatawal qammati, dan fatwa Imam Qammat, ma haslihu, apa yang terhasil daripada fatwanya, jawazus isti'malid dawai, bolehnya untuk menggunakan ubat liman ail haidi, untuk menghalang atau mencegah daripada datangnya haid. Boleh, benda kata hukumnya ialah boleh. Lalu begitu juga dalam kitab Al-Ihatah, fil haid wan nifas wal istihadah. Kitab Ihatah bab haid, nifas, istihadah ni karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari pun menyebutkan benda yang sama juga. Gitu. Lalu kata mengarang alif ha tu apa? Intaha. Yang biasa macam kelas 2 saya pernah beritahu. Kalau alif lam kha ila akhir. Kalau alif kha akhir. Kalau alif ha intaha. Jangan baca Nanti dia cari ni apa benda, mana tak payah. Alif ha tu apa? Intaha. Itu selesai dah kitab. Gitu. Tammal kalamu bis salati wassalam. Sempurnalah kalam. Itu kalam ni apa? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i lah. Jadi mula kata bila sebut kalam ni apa? Apa yang merangkumi dan perbahasan-perbahasan dalam kitab ni bis salati wassalam, dengan selawat dan salam alaihi, ke atasnya Nabi Muhammad SAW, wal ali, dan ke atas keluarganya, wa sahbihil kiram, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Jadi dia pengarang tutupkan perbahasan ni dia dengan apa? Dengan selawat dan juga salam ke atas Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi SAW, dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Khataman nazimu, telah mengkhatamkanlah oleh nazim itu dalam baitnya, dalam matannya, hafizahullahu ta'ala manzumatahu, nazamnya ini, al-mubarakata, yang diberkati, bisolati wassalami, dengan salawat dan salam ala sayyidil anam, ke atas penghulu kepada makhluk. Anam maknanya adalah makhluk. Wa zalika ma'lumun, dan itu ialah maklum, diketahui, wa illam yataqaddam laha zikrun qarib, sekalipun tiada terdahulu daripada sebutannya yang di waktu yang terdekat. Kenapa? Mereka kata apa? Maklum bahawa pengarang telah pun mulakan kitab dengan selawat, dan pengarang pun mengakhirkan kitab dia dengan selawat juga. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ianya, itu ianya. Nya tu apa? Fi lailatul qadar ay al-Quranul Karim, itu Al-Quranul Karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullah, aku mohon kepada Allah. Ini kata apa? Kata syarah Dr. Labib Najib kata apa? As'alullah, aku memohon kepada Allah, an yanfa'a, bahawa ia menjadi manfaatkan, binazmihi, dengan nazam ini, dengan nazamnya, wa ta'liqi alaihi, dan ta'liq aku ke atasnya. Syarahlah. Ta'liq ni janganlah. Dia ta'liq ni beza dengan syarah. Syarah ni apa cakapannya panjang. Gitu. Kalau ta'liq ni cakapannya sikit-sikit. Sebab tu kalau yang ikut pengajian kitab Mu'ainut Talabah, saya kata apa? Saya katakan ini adalah ta'liq. Ta'liq tu syarah juga, tapi syarah yang pendek-pendek. Macam apa? Point maklumat sikit-sikit je. Sebab tu kadang-kadang kita kata apa, kitab syarah macam syarah Fathul Qarib tu lebih sesuai kita namakan dia sebagai ta'liq. Kenapa ta'liq? Syarahnya pendek-pendek aja. Syarah tu macam mana pula? Kalau sifat syarah tu sifat syarah yang panjang. Contohnya kalau kita tengok kitab ni lah, apa-apa kitab yang syarahnya banyak, contohnya macam Kasyifatus saja. Kasyifatus saja bukan ta'liq, tapi Sulamur Raja ta'liq. Ta'liq saja. Sebab apa? Dia hanya urungkaikan sedikit masalah matan. Tapi kalau Kasyifatus saja dia rungkai dan juga dipecahkan banyak lagi maklumat, itu namanya ialah syarah. Gitu. Wa an yaktubal ajra, bahawa Allah menuliskan ganjaran lana, untuk kami, waliman nafa'a, dan bagi orang yang telah mendapat manfaat, wan tafa'a, dan mengambil manfaat. Allahumma amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Hadza ini, wallahu a'lam, sungguhnya, dan Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui dengan apa yang telah kita bahaskan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah,
selesai kat sini pukul surat 21, dan saya mohon maaf jika ada kurang-kurang dalam kefahaman, kurang-kurang syarahan, dan kurang-kurang kalau ada video-video kita yang terganggu dek kerana budak-budak yang hadir kan. Jadi saya mohon maaf kerana gangguan, kekurangan saya dalam cari tempat nak syarah, barangkali saya kena naik atas bumbung, syarah atas bumbung supaya tak ada orang ganggu kan. Tapi alhamdulillah dengan ni kita pun dah khatam, dan antum moga-moga mendapatlah manfaat. Ini saja kata qadru mastata'tu, kadar yang mana saya mampu untuk bagi maklumat pada antum. Dan kitab ni saya mengaji tahun ni, saya pun mengajar tahun ni juga. Saya ngaji dengan Dr. Saya tak ngaji dengan Dr. Habib, saya ngaji dengan Syekh Ismail Qudaimi, dia syarahkan, dia syarah matan, saya ngaji dengan dia, lalu dia orang buka exam, saya pun ambil exam, lalu habis exam saya dapat keputusan jayyid jiddan, alhamdulillah. Ada tiga kesalahan juga, dan itu satu. Jadi saya berfikir untuk memberikan manfaat kepada antum. Jadi antum dapat, saya dapat. Saya suka macam tu. Kalau lah ilmu silat, selalunya tok guru akan simpan satu buah las. Tapi saya tak. Saya suka bagi apa yang saya ada. Kalau apa yang saya tak ada, saya akan usaha untuk dapatkan. Itu sifat saya. Jadi bukanlah kerana berbangga diri ke apa, wala'ayadzubillahi min zalik, tapi saya ni pelajar. Bila saya pelajar ni saya suka. Saya dapat tahu satu je. Syekh Syam selalu kata kepada kami, man amila bima ya'lam awrathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa mengamal dengan apa yang dia tahu. Kita ajarkan kepada orang apa yang kita tahu, kita bantu orang apa yang kita tahu, kita buat apa yang kita tahu, maka Allah Taala akan berikan warisan kepadanya dengan apa yang dia tak tahu. Apa banyak benda lagi yang kadang-kadang tak datang melalui mengaji, tiba-tiba Allah bagi pada kita melalui pembacaan. Itu saya suka macam tu. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada golongan fuqaha al-amilina dan nabil alim. Fuqaha menjadikan kita orang yang faqih dan orang yang beramal dengan ilmu-ilmu yang telah kita mengajikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutuplah untuk majlis kita dengan Fatihah kita. Fatihah kita kepada pengarang, syarah, syarah, dan juga khususnya kepada kita semua yang mengaji ini, guru-guru kita, pelajar-pelajar kita, dan juga khusus sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya syariat puasa. Dan saya ijazahkanlah kitab ni kepada antum, orang kata antum boleh meriwayatkan daripada kitab ni daripada saya kepada pengarang. Gitu. Sama ada kepada Dr. Labib ataupun kepada Dr. Ismail Qudaimi. Tetapi saya lebih suggestkan untuk kepada Dr. Ali Ismail Qudaimi sebab saya mengaji dengan beliau. Adapun dengan Dr. Labib Najib, saya tak mengaji kitab ini dengan beliau. Itu ijazah umum untuk antum lah. Baik, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.